Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Ustaz Muhammad Zamri selaku moderator pada program hari ini yang berbahagia Tuan Haji Azman Talib selaku TKP KPM juga Puan Hajah Noria Harun selaku tuan rumah, adik-adik, anak-anak, para guru yang menonton dan orang yang bukan guru. Ni ramai ni nampak gaya berpuluh ribu yang dapat bersama kita. Syukur alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar kita dalam menyambut Hari Guru, dalam menyambut pula Ramadan Karim, last 10 hari yang terakhir. Pejutan bukan pejutan untuk perperiksaan, pejutan untuk dapat mudah-mudahan malam Al-Qadar. Dan kita pula dalam PKPB. Patut orang yang hebat dapat A, dia dapat B. Tak apalah tu, PKPB. So, yalah, dalam konteks kita sekarang dalam PKBB dan pendidikan, dan saya ucapkan tahniah lah kepada pihak KPM yang masih dapat memberikan kata tu perancangan, program dan modul-modul khas untuk semua murid daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 dalam masa cuti ni. Tapi satu perkara yang saya nampak yang kena luar biasa apabila berlaku saja PKP ni, maka dulu ibu bapa yang banyak komplain ibu bapa yang banyak komplain tentang tentang guru, tentang sekolah. Kalau pelajar hebat, anak hebat, mereka kata, anak siapa? Anak aku lah. Tapi kalau anak gagal, dia kata, ni cikgu-cikgu yang tak betul. So ramai ibu bapa yang kadang-kadang kurang peka, kurang cakna, malah ikut survey yang saya buat. Saya suka buat survey. Ikut survey yang saya buat, kebanyakan ibu bapa terlupa untuk mendoakan guru-guru anak mereka. Saya pesan di mana-mana saya pergi, doakan guru-guru anak kita agar dapat mendidik anak kita dengan cemerlang. Bila kita doakan guru, maka hubungan ibu bapa dan guru akan jadi lebih rapat, lebih mesra, maka dua-dua pihak akan menang. Win-win situation, anak-anak yang dapat manfaat yang terbaik. Jadi soalan tadi, bila dalam keadaan PKPB ni, bagaimanakah keadaan pendidikan kita? So, saya mungkin tak dapat nak komen tentang pendidikan secara umum, itu kena pakarnya yang bercakap. Tapi biarlah saya sebut apakah perubahan-perubahan norma baru yang berlaku dalam segi pendidikan, terutamanya pendidikan di rumah lah. Jadi semua mak ayah kena buat anjakan paradigma. Semua penjaga kena ada pandangan paradigma, bukan saja sebagai penjaga tapi sebagai pendidik. Mereka akan dapat merasai apa yang guru-guru sedikit lah, sebab anak mereka mungkin seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Cikgu ada anak kadang 30, 40, 50 orang dalam satu kelas. Masya Allah, cabarannya bertambah hebat. Jadi itu satu. Jadi mak ayah kena tukar cara berfikir. Yang keduanya, saya nampak bahawa bentuk empati yang sangat tinggi. Mak ayah akan membentuk empati bagaimana pengorbanan, kehebatan guru-guru yang begitu sabar, tabah, gigih mendidik anak-anak mereka yang berbagai-bagai ragam. Itu sebabnya saya suka sangat dengan tema tahun ni. Baru tahu kemarin dulu, kata berguru demi ilmu, membina generasi baru. Jadi guru-guru kena terus berguru untuk meningkatkan ilmu, untuk jadi lebih relevan, sebab guru-guru wajib berubah sebelum anak-anak didik boleh berubah. So cikgu kena berubah dengan persepsinya, lontaran auranya, dengan pedagoginya, dengan kaedah mengajar dan sebagainya. Maka bila guru-guru berubah, insya-Allah anak murid mudah untuk berubah, sebab mereka dapat untuk meneladani dan sesuai mengimbangi perubahan-perubahan positif pada guru, anak murid juga akan sama-sama berubah. Now, tanggungjawab ni buat masa PKPB ni, mak ayah yang kena tanggung, yang kena ambil alih. Jadi dengan sebab itulah saya yakin ramai mak ayah akan dapat kepekaan, empati tentang apa yang guru-guru telah lakukan dalam mendidik anak mereka. Bukan senang kita lihat, kita dengar, mungkin berbeza dengan apa yang kita lakukan. Itu yang satu yang saya nampak dengan jelas satu perubahan dan kata orang tu nilai tambah yang kita dapat. Hikmah lah Satu lagi,
kita juga kena nilai diri, ya, ayah, ibu bapa ni sebagai pendidik. Oh, aku rupanya, aku mungkin seorang pegawai, aku mungkin seorang, tak apalah apa kerja kita pun, aku mungkin seorang penyelidik, aku mungkin seorang doktor, aku mungkin seorang apa pun, tapi rupanya aku sebagai guru, oh boleh fail, aku mungkin gagal sebagai guru. Jadi semua mak ayah dapat menilai diri mereka dalam konteks, ya, dia punya prestasinya sebagai seorang pendidik. Susah tu, ya. Lepas tu mudah-mudahan mak ayah bila dia mengajar anak-anaknya akan lebih faham tentang sifat dan potensi anak-anaknya yang mungkin tidak terselah dalam kehidupan seharian. Itu sebabnya ramai guru yang lebih memahami anak-anak berbanding ibu bapanya sendiri. Sebab pesan bila ibu bapa jumpa saya bertanya tentang masalah anak-anak mereka, dia kata cuba jumpa guru kelas, cuba jumpa guru kaunseling yang acap kali dapat menilai dan memahami anak-anak kita lebih daripada ibu bapa. Ibu bapa berinteraksi dengan anak mungkin 10 minit, setengah jam setiap hari. Berinteraksi secara bermakna, efektif. Tetapi guru-guru berinteraksi dengan anak kita 5-6 jam. Dahsyat, ya. So kita kena ada, kata orang tu, sinergi di situ. Dan saya yakin dengan asbab PKPB ini, mudah-mudahan hubungan antara ibu bapa dan guru makin meningkat. Walaupun terpisah, ya, walaupun ada jarakan fizikal, mudah-mudahan akan lebih dapat daripada segi kata orang tu, kesungguhan untuk mendidik anak-anak. Sebab ikut kajian yang lepas, bila ibu bapa dan para guru bertambah rapat, bertambah mesra, 2-3 perkara berlaku. Satu, prestasi akademik anak-anak akan meningkat. Kedua, prestasi kokok akan meningkat. Ketiga, suasana, keceriaan lah, aura di sekolah, ya, environment di sekolah akan bertambah hebat, ya, dengan positif bila hubungan antara ibu bapa dan guru meningkat dengan berbagai-bagai cara yang telah diadakan, ya. Itu yang nampak yang dengan jelas lah, ya. Dan saya nampak lagi, saya sekarang ni nampak bahawa ibu bapa, ini pun satu perkara yang agak sukar sebenarnya, ya. Tapi ibu bapa kena faham tentang pedagogi anak-anak. Tak dapat tidak. Sebab dalam PKPB ni, mak bapak nak jadi guru, nak memantau. So kena faham sikit-sikit tentang pedagogi. Bagaimana nak didik, mengajar anak-anak. Bukan senang, ya. Lagi ibu bapa kena perkasa kesabaran. Allahu Akbar, ya. Bukan senang nak mengajar anak sendiri. Lebih senang mengajar anak orang. Itu sebabnya oleh kerana yang lepas-lepas saya difahamkan ramai guru dan ibu bapa ada WhatsApp group, ya, WhatsApp group untuk kelas-kelas tertentu. Jadi bolehlah mak ayah menghubungi guru-guru untuk meminta nasihat, pandangan, tips bagaimana nak mendidik anak mereka dalam suasana di rumah, ya. So itu yang kadang-kadang, ya, mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu yang positif lah. Dan satu lagi perkara yang perubahan dari segi pendidikan dalam masa PKPB ni ialah saya yakin, ya, walaupun mak ayah kurang skill, tak faham pedagogi mendidik anak, tapi doa, kasih sayang, kegigihan, ya, mungkin dapat menggantikan kekurangan dari segi keterampilan atau skill mengajar. Mudah-mudahan ini dapat, ya, kata orang tu, menggantikan, compensate kekurangan yang ada pada diri ibu bapa sebagai cikgu, ya, dalam memantau dan mendidik anak-anak dalam masa perintah kawalan perkurangan, ya, pergerakan kawalan pergerakan bersyarat ni. Tapi yang pentingnya juga mak ayah kena faham, ya, dia kena banyak, kata orang tu, bertawakal pada Allah selepas jalankan terbaik. Itu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. So itu yang saya nampak, Ustaz, ya, sikit sebanyak perubahan dari konteks kacamata seorang kata orang tu, ayah, ibu yang menggantikan peranan guru-guru semasa kita menghadapi PKPB ini. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Ini saya pun bila dapat tema guru tahun 2020 ni pun memang teruja, ya. Berguru demi ilmu, ya, bina generasi baru, ya. Sebab saya masa muda-muda dulu selalu terdengar atau kita selalu sebutlah pantun yang guru saya sebut, ya. Dia kata, berburu di padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi dalam ucapan nama kata tu, Tuan Haji, ya, Hasanuddin tadi pun menyebut, ya, bahawa anak murid kita adalah
aset yang terpenting, ya. Anak murid adalah aset yang terpenting kepada negara kita, sebab jatuh bangun negara kita, kelangsungan negara bergantung pada anak-anak yang telah di sekolah. Mereka akan menggantikan kita, insyaAllah, ya. Itu satu perkara yang tak dapat diadakan. So, pada saya, ya, tema ini sangat penting dan ya, pada saya tersirat. Itu yang saya selalu sebut pada diri saya, pada semua mak ayah, bila kita buat kursus parenting, pada guru-guru. Bila saya menjelajah satu negara, kata tu demi Hari Guru dah 4 tahun, ya, saya buat program dengan guru-guru, tiap-tiap lokasi 500 orang guru, ya, biasanya 10 lokasi kita buat dalam setahun dan sebagainya, sempena Hari Guru. So, Masya Allah, ya, tahun lepas tak salah saya guru sebagai adiwira, ya. So, mudah-mudahan kita dapat kata untuk memanfaatkan tema kali ini, ya. Guru-guru wajib berubah, ya, sebelum anak-anak murid boleh berubah. Itu sebenarnya berguru demi ilmu. So, cikgu kena terus meningkatkan ilmu. Ya, cikgu kena ada cikgu, guru kena ada guru. Saya pun ramai guru. Ya, saya masih belajar walaupun dah setua bangka ini, masih terus belajar sampai mati, insyaAllah. Ya, kalau guru-guru dan mak ayah tidak berubah, tolong jangan harap anak-anak kita untuk berubah. Sebab kita sebagai teladan yang terbaik. Sebab kata peribahasa Cina, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita melihat, ya, perubahan, prestasi guru dan sebagainya. Ini menjadi satu, kata orang tu, pemangkin kepada perubahan pada diri mereka, insyaAllah. Tu yang penting sangat. Dan memanglah guru-guru memang pembina generasi baru. Tak dapat tidak, ya, kita memang membina, ya, sebab sentuhan guru kepada anak murid, sentuhan guru saya pada saya menyebabkan sepanjang hayat saya dapat impak atau kesannya. Ya, saya ingat hampir semua guru saya sejak darjah 1 sampailah ke PhD. Dan saya pesan pada anak-anak saya, untuk kamu dapat kehebatan, keberkatan, tolong doakan semua guru kamu. Doakan guru-guru kamu agar ilmu yang cikgu ajar akan membawa keberkatan pada diri kamu untuk menjalani kehidupan dan juga untuk membangunkan diri dari masa ke masa. Sebabnya saya selalu pesan kat diri saya, guru yang biasa-biasa tetapi bertindak luar biasa akan menjadi guru-guru yang luar biasa. Jadi kadang satu dua perkara je, satu dua perkara kecil yang kita lakukan tapi dengan istiqamah, Masya Allah, akan menyebabkan kita jadi guru yang luar biasa. Contohlah, bila saya tanya, jangan marah para warga pendidik, ya. Ini bukan nak cari salah orang. Kita nak sama-sama menegur apa yang mungkin tak berapa cantik, kita cantikkan. Termasuk diri saya, banyak lagi kelemahan-kelemahan, ya. So, bila saya tanya ribuan guru, ya, puluh ribu guru yang saya tanya, berapa orang yang tiap-tiap hari lepas solat mendoakan majikan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia? Angkat tangan. Ustaz Zamri pun boleh bayangkan agak-agak berapa peratus yang angkat tangan mendidikkan, mendoakan KPM. Hampir kosong lah, maaf, ya. Saya tanya, berapa orang yang mendoakan bos, ya, anda, iaitu Menteri Pendidikan, Dr. Razi, yang berhormat Dr. Razi. So, sebab dia pun mungkin bagu, mungkin tak tahulah, ada tak 1-2%. Kalau kita ikhlas, jujur, kalau betul-betul jujur, ni 11,000 warga guru yang sudah dapat mendaftar dan mengikuti program kita ni. Agak-agak berapa peratus yang mendoakan Menteri Pendidikan supaya dapat ilham untuk bertambah hebat, memberikan kata tu strategi, kaedah, model-model baru untuk membangunkan pendidikan, terutamanya dalam cabaran yang begitu getir dalam PKPB ini. Contohnya, itu okey, mungkin tak ramai 1-2%. Yang doakan PPN, Pengarah Pendidikan Negeri, tak tahu berapa, 1-2%. Itu ikut survey saya. Yang mendoakan PPD, lupa, 1-2%. Yang mendoakan pengetua ataupun guru besar, not bad, hebat, 5%. Hebat pun 5%. Yang doakan kawan-kawan seperjuangan sama-sama guru, not bad, 5 hingga 10%, boleh tahan. Yang mendoakan anak murid, ramai, 20% lebih kurang. Itu kajian saya, ya. Yang mendoakan mak bapa anak murid, dia dah mula turun balik ke 1-2%. Jadi pesan kita lah, ya, bila kita mendoakan, bila kita doakan orang lain secara berterusan, baik kawan sekerja, baik PPD, baik guru besar pengetua, baik ibu bapa anak murid kita, apa jadi? Bila kita doakan mereka, roh kita akan jadi serasi. Bila roh serasi, Masya Allah, ya, hati kita akan bertaut, mudah bekerjasama, ya, mudah kata orang tu membangunkan
akan terbentuk sinergi yang luar biasa. Dan apa yang saya sebut ni benda yang praktikal. Ya, saya tanya mak ayah. Saya tanya mak ayah bila saya buat seminar parenting kepada puluh ribu ibu bapa, ratus ribu dah. Berapa orang mak bapak yang doakan guru-guru anaknya? 1-2%. Berapa orang ibu bapa yang menyuruh anaknya, nak, kalau kamu nak jadi pandai sayang, tolong doakan semua guru kamu. Dan kamu kalau nak pandai, itu maaf ya, ini yang saya sebut pada anak saya sejak mereka kecil. Kalau kamu nak pandai, ya, hormati, sayangi dan doakan guru kamu. Bantu guru kamu. Jangan kamu benci pun satu guru kamu. Kalau kamu benci guru matematik, kamu akan lemah matematik. Kalau kamu benci guru BI, kamu akan benci BI. Anda ramai anak murid ikut survei saya. Kalau kamu tak suka guru sejarah, sebab bila saya tanya cikgu, kenapa kamu tak suka sejarah? Tanya anak murid. Muka cikgu pun bersejarah lah cikgu. Ya, muka mereka bersejarah. Jadi kita, saya kata kau orang melampau. Ya, adakah muka cikgu bersejarah? Ya, maksudnya muka cikgu sejarah tu macam muka antik lah Ustaz Zamri. Antik sikit, macam muka museum. Saya gurau ni, gurau orang puasa. Ya, so ini realiti yang saya nampak. So, mak ayah lupa nak doakan guru-guru anaknya. Mak ayah lupa nak pesan pada anak-anak untuk mendoakan guru-guru mereka. Sebab bila anak murid doakan guru, guru-guru doakan anak murid, wow, roh akan serasi. Pengajaran akan jadi lebih hebat. Walaupun pedagogi kita bukan terbaik di dunia, well, pedagogi kita among the best lah ya, antara yang terbaik di dunia. Tapi kalau bukan terbaik pun, tapi sebab roh serasi, maka impak atau kesan pendidikan jauh lebih hebat. Sebab kita berguru demi ilmu, bina generasi baru. Dan pesan guru saya pada saya, Muhammad Fadilah, kalau kamu nak jadi guru, ingat, kalau kamu tak belajar daripada apa yang kamu ajar, berhenti mengajar. Kalau kamu tak belajar dari apa yang kamu ajar, berhenti mengajar, jangan mengajar. Cakap tak serupa bikin. Merah muka saya ya, sebab saya cakap kat cikgu saya nak jadi cikgu satu hari nanti. Dan memang saya jadi guru lah. Jadi pensyarah guru lah tu. Ya, sampai sekarang saya masih melihat diri saya sebagai guru insya-Allah. Jadi apa lagi yang kritikal ya? Yang kritikal, saya kena pesan pada semua guru sebab saya pun guru. Adik-beradik saya dan isteri saya dan sepupu-sepapat ya, sepupu-sepupu semua, ada lebih kurang 40 orang guru dalam keluarga kami ya, bos suami isteri ya. So kami ni memang keluarga guru. Itu sebabnya saya amat kata tu ada kepekaan lah ya. Memang ada kata orang affinity, memang ada kelembutan hati pada golongan guru dan saya amat menghormati semua guru saya. Jadi yang saya nampak ya, guru ni kena ada azam untuk mencipta sejarah. Ada azam bahawa aku nak bawa perubahan kepada anak murid yang aku didik ini supaya, ini dia. Pesan guru saya pada saya, maka saya pesan pada diri saya dan anak-anak saya, guru yang hebat ialah guru yang akan mendidik anak muridnya lebih hebat daripada dirinya. Itu guru yang hebat. Ya? Sebab guru biasa-biasa akan mendidik anak muridnya, menjadikan anak murid yakin pada guru. Tetapi guru yang luar biasa akan mendidik anak muridnya supaya yakin kepada diri mereka. Jadi atas dasar itu saya minta semua guru, termasuk saya, semua guru, tolong padam dalam kepala guru akan perkataan, perkara, fikiran yang negatif tentang anak murid kita. Sebab apa yang guru-guru fikirkan akan jadi doa yang sangat mustajab yang akan membentuk generasi yang akan datang. Contoh, saya minta semua guru, termasuk mak bapak yang sekarang jadi guru kat rumah, tolong haramkan perkataan bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, mangkuk. Jangan sebut pun di mulut, jangan fikir pun di kepala. Sebab Nabi dah pesan, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Jadi ini yang berlaku bila saya bercakap pada mungkin dah ratus ribu pelajar, dah juta kot sejak tahun 77 sampailah sekarang. Bila saya tanya anak murid, bila saya nak memotivasikan pelajar, soalan pertama yang setelah bertaruh dan sebagainya, saya akan tanya, angkat tangan pelajar depan cikgu ni, saya dah bahasakan diri saya cikgu, angkat tangan depan cikgu ni yang yakin dia pelajar yang pandai, hebat, cemerlang, angkat tangan. Daripada 1000 pelajar depan saya adalah 2-3 orang angkat tangan. Jadi tak sampai 1%. Berapa orang yang yakin dia bodoh? Memanglah tak ada. Kecuali ada budak-budak yang nakal. Kau kan bodoh, angkat tangan lah. Kau bodoh, angkat tangan lah. Adalah seorang dua, saya tengok. Tetapi bila saya tanya, berapa orang yang yakin dia sederhana? Semua angkat tangan. Cikgu-cikgu pengiring yang kat belakang pun semua angkat tangan. Cikgu-cikgu pun angkat tangan. And yet, ingat tadi pesan Nabi.
ya, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Jadi kalau cikgu dan murid dan pelajar meyakinkan dalam kepala mereka orang yang sederhana, agak-agak boleh tak jadi cemerlang. Payah, susah. Sebab Allah bertindak seperti yang kita sangka. Jadi ini yang perkara pertama yang saya kena basuh dulu selama setengah jam. Nak tukar cara berfikir bahawa semua pelajar depan saya berpotensi untuk jadi orang hebat cemerlang. Mereka hebat. Sebab Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang kita faham, tapi kita tak realisasikan, ya, kita tak terjemahkan dalam konteks kita melihat, ya, menghayati dan menghantar gelombang positif kepada anak murid kita. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks tema Hari Guru tahun 2020 ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru, apa yang saya nak sarankan, ya, pada semua warga guru, kepada diri saya dan semua orang lah, ya. Pertamanya, kita kena berazam, ya. Kita kena berazam, semua orang kena pasang azam baru. Aku nak jadi guru yang berhemah, yang bercitra diri, yang hebat, yang cemerlang. Saya terkenang, ni semua orang pun tahu. Terkenang kata-kata Allahyarham Buya Hamka, ya. Profesor Hamka menyebut, kalau kerja sekadar kerja, ya, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Jadi bila saya teringat kata tu, kita alang-alang hidup, jom kita jadi yang terbaik. Kalau semua guru pasang azam, aku nak jadi orang yang terbaik, guru yang terbaik. Ya, tak kisahlah dalam perspektif apa, tapi yang secara positif, aku nak jadi yang terbaik. Sebab Allah amat kasih hamba-Nya yang bila buat apa pun dia buat dengan sungguh-sungguh. Ini bukan kata-kata kosong, ini kata Nabi ni sebenarnya. So kita ikut. Itu satu yang saya nampak. So bila semua guru yang ada mungkin dekat 400,000 warga guru di Malaysia berfikir bahawa aku nak jadi orang yang terbaik, guru yang terbaik. No matter what, walaupun dalam kekangan, dalam keterbatasan, dalam berbagai masalah yang aku hadapi, aku nak azam nak jadi yang terbaik. Azam itu akan diberikan oleh Allah, akan ilham, kekuatan, tenaga, ya. Lepas tu barulah lepas itu kita bertakwa, insya-Allah, ya. Dan di samping itu juga kita kena satu-satu pasang doa lah, ya. Kita kena berdoa dan pasang niat untuk sentiasa bersemangat dan menyayangi pelajar kita. Masukkan dalam doa kita, aku nak jadi guru yang sentiasa bersemangat, sentiasa ceria dan sayang pada semua pelajar aku. Sebab ikut kajian psikologi, itu bidang saya. Bidang saya bidang psikologi. Kita dapati bahawa orang yang ceria, orang yang bersemangat, yang mampu menyerlahkan prestasi yang terbaik. You can give your best when you are happy. Kita akan dapat menyerlahkan kehebatan kita yang optimum atau maksimum bila kita gembira dan ceria. Jadi bila saya survey ribu-ribu cikgu, siapa cikgu yang tiap-tiap hari ceria aja, gembira aja? Dia cikgu kata, Dr. Fadilah, kalau kita baru jadi cikgu seminggu memang kita seronok. Tapi dah 15 tahun, alah, rasa nak, pernah saya naik kapal terbang 11 orang Menteri Pendidikan. Tak payah sebutlah yang mana satu. Saya duduk sebelah Menteri Pendidikan. Masa tu keluar berita, ya, ada beberapa orang guru yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai guru-guru yang memang stres, murung dan tak layak mengajar. Adalah bilangan. Saya tak ingat berapa bilangan, ya. So lepas tu saya tanya Menteri YB Datuk. So berita ni kata ada guru yang dianggap macam, maaf ya, macam dah stres sangat, murung sangat, dah macam gila lah, yang tak layak, ya. Yang ada cikgu yang hempuk jam atas kepala budak, macam-macam dan sebagainya. Masa tu, ya. So dia kata sekitar 3% lah mungkin. 3% guru-guru kita ni yang terlampau stres, yang mungkin, ya, kena diberikan kaunseling dan sebagainya. Ya, tu memang ialah macam hampir-hampir gila ni, ya. So habis ya, yang lain macam mana, yang normal berapa persen? Ni Menteri Pendidikan. Yang normal yang betul-betul sihat, hampir tak ada lah, hampir tak ada. Terperanjat saya. Ini YB gurau ke ni? Tak. Sebab guru-guru memang stressful. Masa tu memang stres. Jarang tengok muka cikgu yang dari pagi sampai petang ataupun petang, tengah hari sampai petang, senyum aja, gembira aja, jarang. Itu sebabnya saya minta semua guru, ya, sebab seronok tak seronok terpulang pada diri kita. Tapi ada tip-tipnya.
ada tipsnya, ya. Mungkin dalam sesi lain kita terangkan bagaimana nak sentiasa ceria buat kerja. Tiap-tiap hari, dari pagi sampai tengah hari atau tengah hari sampai petang, seronok ceria. Sebab guru yang ceria akan menghasilkan yang terbaik, akan membentuk aura yang positif, akan kata tu merangsang pelajar secara yang optimum dengan izin Allah. Ya, 2. Yang ketiganya, itulah semua guru kena cuci hati untuk mengawal stres. Itu sebabnya bila saya terkenang, ya, seorang ustaz guru saya, ulama guru saya, dia kata, kalau kita ada masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sebab guru manusia biasa, ya, kena ada work-life integration. Apa yang berlaku kat rumah akan mempengaruhi prestasi guru-guru di sekolah. Dan sebaliknya, prestasi kat sekolah juga membawa impak kepada keadaan rumah tangga. Jadi kena ada work-life integration. Ada integrasi antara rumah tangga dan kerjaya. Jadi salah satu perkara yang kena diingatkan ialah kita kena sentiasa kurangkan stres, kawal stres. Dan ulama ni pesan pada saya, sebab saya pun masa tu stres sangat. So, cara yang terbaik untuk mengurangkan stres, kalau semua orang tiap-tiap malam solat taubat, saya yakin semua guru buat. Apatah lagi ustaz-ustazah, ya. So, solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, maafkan kawan-kawan sekerja, maafkan guru besar pengetua, maafkan anak murid, maafkan ibu bapa anak murid. Bila kita buat gitu, memang kurang stres. Dengan sengaja, dengan istiqamah. Lepas tu kita doakan mereka pula. Dan saya tambah, bila guru-guru berhadapan dengan pelajar, guru-guru berhadapan dengan ibu bapa, bukan sekadar tengok pelajar, tengok ibu bapa, tapi hantar gelombang sayang. Contoh, bila kita nampak pelajar, kita nampak ibu bapa pelajar ataupun kawan-kawan sekerja, guru-guru ataupun guru besar, guru pengetua, jangan sekadar pandang. Kalau hidup, sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja, sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi kalau pandang sekadar pandang, ya, tak dapat apa-apa impak yang positif. Tapi mulai hari ini cikgu yang saya mulakan, semua warga pendidik termasuk diri saya, bila kita pandang orang, hantar gelombang sayang. Ya, hantar gelombang. Contoh kita nampak pelajar, aku sayang, aku hormat kamu semua pelajar aku, kerana Allah, wahai Allah, tolong jadikan anak murid aku ni semua orang-orang yang hebat, orang-orang yang cemerlang, untuk aku dapat membina generasi baru yang kata itu berwibawa. Ya, bila kita pandang orang dengan mengantar gelombang, sebab ini hasil psikologi pula, kajian psikologi. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Kenapa kadang-kadang kita nampak orang kali pertama terus sayang? Ini berlaku. Kenapa kita tengok orang kali pertama tak kenal pun, nampak terus tak ngam, tak ada chemistry. Ya, artinya tak selesa dengan dia. Kenapa kita tengok orang kadang tak ada feeling? Macam tengok seekor kambing biri-biri, tak ada feeling. Kenapa? Jawapannya Allah punya kuasa, ya. Bila kita pandang terus sayang, besar kemungkinan orang di sana pun sayang kat kamu. Sayang menarik sayang. Kenapa tengok orang terus menyampah? Sebab orang sana walaupun senyum-senyum kat kita, dia menyampah kat kita. Kenapa tengok orang macam tengok kambing biri-biri? Tak ada feeling. Dia tengok kita pun macam kambing biri-biri. Gitu. Sayang menarik sayang. Neutral menarik neutral. Ya, benci menarik benci. So, saya minta semua guru, termasuk diri saya, setiap kali kita jumpa orang, anak murid, guru-guru lain, mak bapak, siapa-siapa pun, kita hantar gelombang. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Allah. Dan wahai Allah, jadikan orang ini, ya, orang positif, lebih hebat, lebih cemerlang untuk anak murid, jadi generasi yang hebat cemerlang di masa akan datang. So, ingat doa seorang guru mustajab insya-Allah. Itu dia. So, itu dah yang sikit-sikit dia, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kenapa saya katakan tadi, bila guru saya pesan kat saya, untuk mengurangkan stres dengan mencuci kalbu, solat taubat istighfar. Ya? Saya pun cek balik bila ustaz tu menceritakan, cuba rujuk surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ya, bila kita tengok surah Nuh 10 hingga 12, memang jelas, ya. Nuh ayat 10 hingga 12. Boleh Google kemudian, boleh cek kemudian, ya. Jangan disebut fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. So, sehingga aku berkata pada mereka, pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu. Kita minta ampun pada Allah yang Maha Pengampun. Lepas tu ayat yang ke-11, yursilis sama'u 'alaikum midrara. Ya, sekiranya kita buat demikian, kita minta ampun dengan solat taubat, istighfar, dia yakni Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kita. Hujan lebat tu fahamlah kan, ya? Mungkin nikmat, mungkin hujan dan sebagainya. Ayat ke-12, ya, maksudnya, dan dia akan memberi pada kamu dengan banyaknya harta kekayaan
serta anak pinak. Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Nuh 10 hingga 12. So bila kita bertaubat je, Allah akan berikan kita pintu-pintu rezeki terbuka. Ya, secara fizikal, psychological, mental. Jadi kalau kita solat taubat, istighfar tiap malam, mudah-mudahan hati kita, kalbu kita makin bersih, otak kita bertambah positif dan semua pintu rezeki terbuka, maka kita akan jadi orang yang lebih bersemangat, lebih ceria, lebih kata orang tu berprestasi tinggi untuk jadi seorang guru yang lebih berwibawa. Sebab berguru demi ilmu. Jadi kita kena terus berguru, berbincang ya. Dan saya nak minta semua guru berbanggalah. Dan ini memang betul. Bila saya survey beribu-ribu guru, adakah cikgu-cikgu semua berbangga jadi cikgu? Memang saya dapati hampir semua guru amat berbangga, amat bersyukur ya jadi guru ya. Cuma sedikitlah yang bukanlah menyesal tapi dah patah semangat kot. Dah memang penat. Saya dah penat sangat, dah tak tahan dengan karena macam-macam lah ya. Jadi kita kena terus berubah ya cikgu ya, sebab apa nama kata tu sebenarnya saya suka sangat tema tahun ni ya, berguru demi ilmu. Jadi kita kena terus menambah ilmu seperti yang disebut oleh Nabi lah ya, talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Kita kena terus menambah ilmu sampai bila-bila ya, sampai kita pencen atau meninggal dunia. Satu mana satu ya. Dan satu lagi cikgu yang kita boleh gunakan ya dalam konteks tema ini, tema Hari Guru ni, kita betulkan balik, seimbangkan aura diri kita cikgu. Ya, aura diri kita ni dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor. Tapi yang paling penting saya sebut tadi, bila kita mencuci kalbu kita, hati kita, kalbu kita ni sebagai satu besi berani ataupun tarikan yang luar biasa. Hati yang bersih ikut kajian psikologi. Hati yang bersih menarik sayang. Hati yang bersih menarik rezeki, insya-Allah. Itu terbuktilah ya dengan ustaz ya, ulama, asatizah pesan, barang siapa yang solat taubat terbuka pintu rezeki. Bila kita maafkan orang terbuka pintu rezeki. Bila kita istighfar banyak-banyak terbuka pintu rezeki. Jadi dengan hati yang bersih menarik rezeki, hati yang bersih menarik sayang, dan sebut tadi hati yang bersih menarik semua kehebatan ya dan hidayah dari Allah. Jadi saya nak minta ya semua warga kerja ya, warga guru termasuk diri saya tiap-tiap malam, dan ini Ramadan sebagai titik perubahan. Kalau tak berubah dalam Ramadan, bila lagi ya? So kita berubah diri kita agar membentuk aura yang positif, aura yang besar. Aura yang besar juga di samping kalbu bersih, badan sihat, tolong hantar gelombang yang positif. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Allah. Wahai Allah, jadikan orang depan aku ni lebih hebat, lebih cemerlang. Jadi bila kita hantar gelombang positif, aura kita bertambah besar. Dan cikgu, ini tip kecil. Ya, kalau kita memakai baju atau pakaian ya, warna yang kita suka pun akan merangsang aura diri kita. Ya, kalau cikgu suka warna hijau, pakai hijau. Hijau tu tanda aman, damai, sakinah. Cikgu suka warna kuning, warna ceria. Ini semua the psychology of color. Ini psikologi warna yang dengan izin Allah akan membawa kesan-kesan yang berbeza-beza, sebab ini namanya color therapy. Warna biru muda menggambarkan kasih sayang. Akan kata orang tu memancarkan kasih sayang dari diri kita kalau pakai biru muda. Biru tua, kita akan jadi bersemangat, berkobar-kobar. Pakai warna coklat, rasa matang, rasa sehat, rasa positif. Sebenarnya kita berikan baju untuk mak kita, baju raya, atau nenek baju coklat. So baju coklat ni baju orang tua. Maaf cikgu, yang pakai baju coklat sekarang bukan orang tua, orang matang. Ya, saya suka warna coklat sebab dia warna sehat. Ya, warna orange aktif. Ya, so warna kegemaran Nabi putih, hijau, hitam, pink. Semua ada maksud-maksud tertentu. So kita tengok ya. Hari ni saya pakai hitam. Kenapa? Serius, committed, sungguh-sungguh hitam. Hitam tu sungguh-sungguh. Warna kegemaran Nabi juga insya-Allah. Jadi ini juga akan membentuk aura-aura yang tertentu ya, sesuai dengan apa nama kata orang tu hasrat kita untuk jadi pembina generasi akan datang yang lebih mantap, lebih berwibawa insya-Allah. Dan satu perkara lah ya cikgu ya. So kita kena, bila kita nak mengajar dengan penuh hikmah, dengan penuh inspirasi, kita kena banyak doa cikgu. Kita doakan mak bapak sudah sebut, doakan pentadbir sekolah dan kawan-kawan sekerja, termasuk guru pegawai-pegawai sokongan, kaki tangan sokongan di sekolah-sekolah sudah sebut
ya, mendoakan semua pelajar dah sebut. Tapi dalam perjalanan kita ke sekolah pun kita kena banyak berdoa, nak mula mengajar kena berdoa agar kita dapat semangat yang luar biasa, ya, sebab kita kena berubah jadi guru yang lebih hebat untuk membina generasi yang lebih hebat. Sebab saya dah sebut tadi, guru biasa-biasa mengajar anak murid untuk yakin pada guru. Guru yang luar biasa mendidik anak muridnya untuk yakin pada diri mereka sendiri dan menjelaskan kehebatan mereka. Jadi guru-guru yang bijaksana yang hebat ini akan mendidik anak murid sama dengan mereka, sama hebat, tapi guru yang hebat akan mendidik anak murid jauh lebih hebat daripada dirinya. Dan saya amat berbangga dan bersyukur kalau anak murid saya jauh lebih hebat daripada saya. Dan ribu-ribu anak didik saya dengan izin Allah memang lebih hebat dalam berbagai-bagai aspek daripada diri saya. Saya syukur sangat. Mudah-mudahan itu sikit tandalah bahawa adalah kesan saya sebagai guru. Ya, ada anak murid yang lebih bahat, lebih glamour, lebih kaya. Alhamdulillah, syukur. Ya, syukur sangat. So, dan semua guru kena ada ikon, kena ada orang yang patut kita contohi, kena ada kita punya mentor, ya. Dan saya ada mentor saya. Dan bila saya dah kata dah belajar, dah tengok mentor tu, saya pun pasang ada, wahai Allah, beri aku kekuatan, ilham dan kata tu tenaga, inspirasi untuk mengalahkan ikon aku. Bukan sebab kita nak kata tu melawan cikgu, tak. Kita nak lebih hebat daripada ikon kita tu. Niat untuk apa? Untuk dapat memberi bakti kepada umat, membina generasi dengan lebih berkesan. Ya, sebab kita kena sentiasa kata tu berubah dan berubah. Orang yang berjaya beruntung, sabda Nabi SAW, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kita kena terus berubah, dan terus berubah. Ya, dan kita bila niat untuk menandingi ikon kita dengan niat untuk menjadi aset yang lebih baik. Semua orang Allah cipta untuk jadi aset kepada dunia. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Jadi artinya warga guru, warga pendidik yang saya muliakan, anda Allah cipta bukan main-main, tapi untuk mencantikkan, melengkapkan dan memberi nilai tambah kepada dunia. Bukan sekadar Malaysia, kepada dunia. Sebenarnya pandemik COVID-19 ni pun satu dunia. Allah nak tunjuk bahawa kita satu dunia adalah satu sistem, satu entiti yang berkaitan. Jadi kalau kita jadi orang yang hebat, jadi aset bukan saja untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Malaysia, tapi untuk dunia sebenarnya. Jadi kita pasang niat, ya Allah, jadikan aku yang terbaik, agar aku jadi aset yang terbaik kepada dunia dan aku dapat memberi nilai tambah. Sebab kita wujudlah, maka dunia bertambah cantik. Walaupun kita memberikan sumbangan yang kecil, tapi ada makna. Sebab Allah lihat apa pun yang kita lakukan. Kecil besar semua akan dicatat insya-Allah. Jadi kita yakinkan itu. So, dan satu lagi perkara yang saya pesan pada semua pendidik, terutamanya diri saya bila saya mengajar anak-anak ataupun anak orang, ialah kita kena betulkan paradigma kita mengenai para pelajar kita. Kita kena tukar persepsi. Walaupun pelajar itu di kelas yang hujung, yang kebanyakan orang anggap lemah. Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana mungkin Allah cipta orang ni pandai, orang ni sederhana, orang ni lemah, orang ni lembam, orang ni dan sebagainya. Semua anak murid depan kita tu sama, tapi tak serupa. Mungkin orang yang kelas A, tak kisahlah kelas Al-Farabi ke namanya, kelas Marih ke, tak kisahlah dia punya nama kelas. Dia memang mungkin akan jadi seorang profesor. Yang kelas hujung, yang kita anggap lemah itu, dia akan jadi seorang mekanik kat bengkel. Tengok ni kisah benar je ya. Kat hujung tu mekanik. Ya, mekanik kat bengkel. Ada seorang cikgu tu, katalah cikgu tu nama Cikgu Kiah. Budak tu nama Saleh. Nak jadikan cerita je lah. Cikgu Kiah ni kata kat Saleh, kau ni kenapa bodoh sangat Saleh? Kau ni kenapa bebar sangat? Ni Saleh ni darjah 6 kat kelas hujung. Kelas dekat dengan tandas. Jadi, pendekkan cerita. Budak ni tak sambung ke sekolah menengah sebab dia dah yakin. Cikgu semua kata dia bodoh. Mak bapak pun kata dia bengap. Ya? Atuk nenek kata bengap. Dia pun yakin dia bengap. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Dia pun rasa dia bengap. Tapi dia ni pandai kegiatan tangan. Dia pandai repair kereta. Seperti yang you jangkakan,
satu hari Cikgu Kiah ni kereta dia rosak. Ya, berhenti pula depan bengkel tempat si Salih ni kerja. So Salih pun datang, cikgu. Cikgu tu heran. Kamu tahu ke saya cikgu? Cikgu pernah mengajar saya je. Dia pun tengok, ni kita cikgu tak boleh start ni. Dia pun tengok-tengok, dia bukanya hood semua. Apa ni, kabel bateri longgar cikgu. Tak ada apa cikgu. Dia pun ketakkan. Start boleh cikgu? Start? Okey. Jadi Cikgu Kiah tanya, siapa nama kamu? Salih. Darjah 6 dinamik cikgu. 6 dinamik tu 6 yang paling aktif tapi tak pandai. Allahu Akbar, kesian. So, baru cikgu ingat. Kamu ya. Tapi kamu, ya Allah, bagusnya pandainya kamu repair kereta. Tak adalah cikgu. Cikgu kata saya bodoh lu. Ya ke saya kata awak bodoh? Banyak kali cikgu. Cikgu kata saya bodoh. Kau Salim, kau bodoh sangat ya Allah. Lembu tu pandai daripada kau tu, kata si Cikgu Kiah ni. Tapi Salim ni rupanya pandai repair kereta. Sangat pandai repair kereta. Ni kata benar So, tapi bukan di Malaysia lah, tempat lain. Ya, so artinya seorang profesor hebatlah. Seorang mekanik hebat juga, pandai. Tapi dalam bidangnya, semua orang cikgu, semua pelajar cikgu adalah sama hebat, semua tak serupa. Ada kawan saya, bengkel lah. Darjah 6 je sekolah Melayu. Tulis bahasa Inggeris tak tahu. Ya? Bila saya pergi ke bengkel dia ada berapa orang? 30 orang kaki tangan kot pekerja. Saya tanya dia, okeylah bagi nama Salih jugalah. Salih, berapa gaji kau bagi kat diri kau? Dia pun jam-jam, alah Dr. Fazilah. Dia dengan saya aku je. Aku ambil dalam 40,000 lah, RM42 sebulan. Aku bagi kat bini aku, dia tolong-tolong tu RM20,000. Berapa gaji seorang profesor? Bukan nak hina profesor. Saya pun profesor juga dalam bidangnya. So, tengok siapa lebih pandai. Seorang profesor gajinya katalah RM20,000. Dengan seorang mekanik yang gaji bulan yang diambil RM40,000 sebulan. Dia bagi isteri dia pula allowance RM20,000 sebulan sebab bantu-bantu kat pejabat. Ada 30 orang pekerja. Walaupun ramai juga pekerja tu dari Bangladesh. Tak kisahlah. Siapa lebih pandai? Jangan jawab. Saya nak menunjukkan bahawa semua anak murid kita sama pandai. Tapi pandai dalam aspek mana? Kan kita diajar bahawa ada 9 intelligences, 9 kebijaksanaan, kepintaran. Tapi sekarang dah bukan 9, dah 18, 20 kepintaran. Ya? So, semua orang pandai sama. Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya yakin sangat. Mungkin anak kita yang paling lemah, yang paling tak berjaya, tak masuk college, tak masuk universiti pun, anak itulah yang akan menolong mak bapaknya masa sakaratul maut, masa sakit kat hospital, dialah yang akan tolong. Dan Allah akan gantikan dengan terbuka pintu rezeki. Ada seorang kawan saya, adik-adiknya semua masuk universiti, dia seorang aja yang gagal. Tapi akhirnya dialah jadi usahawan yang paling berjaya, pendapatannya mungkin dalam 50 hingga 100 ribu sebulan. Itu bukannya kriteria orang berjaya, bukan. Salah satu saja. Nak tunjukkan bahawa adik-beradiknya dianggap pandai, hebat itu, gaji pun tak sampai 10 ribu, 20 ribu, tak sampai pun. Masuk universiti, you pun faham berapa gaji orang masuk universiti. Bukan menghina. Tapi saya tunjukkan bahawa anak kita semua sama hebat. Anak murid pun sama hebat. Itu yang saya nak minta semua para pendidik, tolong betulkan cara berfikir. Sebab Allah Maha Adil. Mana mungkin ada orang yang pandai, ada yang bodoh. Kita semua sama, tapi tak serupa. Itu yang saya nak tekankan. Mudah-mudahan kita akan dapat Dan itulah yang saya nak sebut ulang balik. Oleh kerana kita silap memberikan galakan ataupun untuk suasana dalam kelas, mak bapak juga mungkin tersilap ikut survey saya. Maaf ni survey saya. Mungkin survey orang lain berbeza. 99% pelajar anggap diri mereka sederhana. Justru amat sukar untuk mereka jadi pelajar. 99% pelajar yakin mereka sederhana. Siapa yang ajar ni? Siapa yang masukkan dalam kepala mereka? Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Jadi tolong semua mak bapak, semua guru, dan depan sana ni ramai warga pendidik, tolong masukkan dalam kepala anak murid kita. Walaupun mereka lemah dalam subjek yang kita ajar, mereka bukan bodoh. Mereka lemah dalam subjek yang kita ajar. Mereka tidak bodoh. Sebab Allah adil. Mungkin mereka akan jadi pendakwah yang terbaik. Mungkin akan jadi usahawan yang terbaik. Mungkin akan jadi pembina rumah yang terbaik. Mungkin akan jadi pemucah rumah yang terbaik. Kerja dia pecahkan rumah. Bukan penyamun, cikgu. Bukan penyamun. Tapi dia renovator.
Nak besarkan rumah, kena pecahkan rumah. Nak besarkan bilik, kena pecahkan bilik. Nak besarkan dapur, kena pecahkan dapur. Itu maksud saya. Pemecah rumah, renovator. Bukan penyamun. Jangan fikir yang bukan-bukan, cikgu. Itulah dia. So, ini yang saya mudah-mudahan yang saya fikirkan, macam mana kita nak ingatkan warga pendidik termasuk diri saya ni, bagaimana kita nak berubah sesuai dengan tema Hari Guru pada tahun ni, ya. Sikit lagi ya. So mungkin satu perkara yang saya selalu war-warkan dalam program saya ialah semua warga pendidik kena faham satu perkara yang kita tahu tapi kadang tak perasan. Bila tak perasan, kita tak gunakan ilmu itu untuk kebaikan, untuk meningkatkan prestasi kita sebagai pendidik dan prestasi pelajar sebagai pelajar yang menjadi generasi baru yang akan menggantikan kita dengan lebih hebat. Iaitu anak-anak kita ni, para pelajar berfikir pakai gambar. Kita kena faham undang-undang minda, the laws of the mind, ya. Apakah undang-undang peraturan yang mengawal kita punya pemikiran. Kita dalam PKPBB ada SOP, ada standard of practice, ada kaedahnya. Nak menyambut hari raya hari pertama, ada kaedahnya. Kena jarakan fizikal. Saya tak gunakan jarakan sosial sebab pada saya ni kaca pandang, sudut pandang saya, jarakan sosial itu tidak tepat, ya. Sebab yang penting bukan jarakan sosial, jarakan fizikal 1 meter. Tapi secara sosial kita amat bersatu. Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Kalau jarakan sosial, kita terpisah dari segi kemasyarakatan. Hati kita pun terjauh. Itu jarakan sosial. Jarakan fizikal aja 1 meter, 2 meter, tak kisahlah. Penjarakan fizikal. Dari segi sosial, dari segi batin, dari segi kemasyarakatan, kita bersatu. Sebab Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. So pada saya, konsep yang tepat ialah penjarakan fizikal, bukan penjarakan sosial. Walaupun konsep ini digunakan satu dunia, saya tak kisah. Sebab yang walaupun satu dunia pakai, kalau salah, tetap salah. Walaupun seorang aja yang pakai, kalau betul, tetap betul. Sebab orang barat memang, kau punya pasal, aku punya pasal. Mereka memang ada sifat begitu. Ya, jangan cakap dengan strangers. Ya, jangan. So kita memang didik begitu. Tapi kita di Timur, apatah lagi kita orang Islam, ya, kita disuruh berjemaah, bermasyarakat. Ya, yang terbaik antara kamu orang yang paling banyak memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. Dan guru-guru lah orang yang dalam posisi, dalam keadaan, dalam kerjaya yang mudah memberi manfaat kepada ribu-ribu orang. Sebenarnya kita kena betulkan. So, oleh kerana undang-undang minda tu banyak. Yang saya belajar ada 17 yang saya belajar. Dalam realitinya mungkin beribu undang-undang minda. Yang pertama yang paling penting, manusia berfikir dalam bentuk gambar. Jadi cikgu, kalau kita nak meningkatkan prestasi kita dalam membina generasi baru yang lebih hebat, lebih menyerlah, lebih terbilang, menyerlahkan adiwira mereka, ya, kita kena faham bahawa kalau kita nak mengajar anak murid kita, pastikan ada membentuk gambar-gambar yang jelas dalam kepala anak murid. Anak murid kita mindanya berfungsi pakai gambar. Contoh yang paling simple. Kalau cikgu cakap, okey, kamu semua ni kena belajar bersungguh-sungguh, ya. Kamu kalau mulang kaji kat rumah kena bersungguh-sungguh. Kena belajar dengan rajin, dengan motivasi, dengan penuh inspirasi, fikir cara globalisasi dan saksi-saksi yang lainnya. Oh, anak murid pun, hebat cikgu ni bagi motivasi. Naik semangat. Tapi mereka tak boleh buat apa-apa. Macam mana nak belajar dengan bermotivasi? Macam mana nak belajar dengan inovasi? Macam mana nak belajar dengan cara fikir globalisasi? Macam mana? Tak ada gambar. Tapi kalau cikgu cakap, okey anak murid, semua pelajar-pelajar cikgu, masa belajar ulang kaji kat rumah, cari tempat yang harmoni, yang senyap, yang tak bising, yang kondusif untuk kamu belajar. Cari tempat. Bilik mana tak kisah, ya. Meja makan pun tak apa. Yang penting tak ada gangguan. TV off dan tidak ada muzik kat telinga. Jelas tak? Ada gambar tak? TV off, tak ada muzik kat telinga. Duduk kat kerusi. Jangan duduk atas lantai. Jangan duduk kat katil. Survey saya di Malaysia, 80% pelajar belajar duduk atas lantai atau duduk atas katil. 80%. 20% duduk kat kerusi. Jadi untuk disiplin, duduk kat kerusi, ya. Pelajar-pelajar cikgu yang cikgu sayang, duduk kat kerusi, ada meja. Kalau boleh, orang Islam menghadap ke kiblat. Duduk kat kerusi. Menghadap ke kiblat. Ada gambar tak? Ada gambar tak terbayang dalam kepala? Ada. Berbanding, kamu kena belajar dengan bermotivasi, penuh inspirasi, globalisasi,
dan sasaparila sasi. Amboi. Aduh. Hebat cikgu, anak murid tepuk tangan tapi tak boleh bertindak. Anak-anak murid berfikir pakai gambar. Jadi kalau mereka tak ikut arahan cikgu, bukan mereka degil. Mereka tak nampak gambar dan kita bertindak ikut gambar yang terbentuk dalam kepala. Saya pesan ke anak-anak saya, duduk atas kerusi, menghadap kiblat, senyum. Duduk kat kerusi, menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari. Jadi, kita akan tenang, lebih fokus dan lebih selesa belajar berjam-jam dengan izin Allah kalau menghadap ke kiblat. Lagipun kita belajar itu satu ibadah. Lagipun sebelum belajar kita kena baca doa penerang hati. Dan kita kalau baca doa, sunnahnya menghadap ke mana? Kiblat. Jadi mak bapak, para guru mulakan. Ya, beritahu semua mak ayah masa anak belajar menghadap ke kiblat. Dan saya pernah beritahu beberapa orang pemimpin negeri-negeri di Malaysia masa exam, ini untuk BPI pun boleh cadangkan ya. Masa exam, kalau dewan-dewan perperiksaan, pastikan anak murid duduk menghadap ke kiblat. Kalau tidak boleh, sebab dewan tu shape-nya begitu, jangan membelakangkan kiblat. Ya, dan ramai guru, ya, termasuk adik saya jadi guru besar dulu, dia kata yes, kat sekolah dia, anak murid masa nak exam, menghadap ke kiblat. Di arrange, di adjust. Ya. Kalau tidak, menghadap ke stage. Kalau menghadap ke pentas kat dewan tu, kebetulan pula membelakangkan kiblat. Jadi tak berapa cantik. Ya. Jadi adjust supaya melintang. Jadi tidak dapat menghadap kiblat. Lebih tenang, lebih berkat, prestasi lebih meningkat. So duduk kat kerusi, menghadap kiblat. Baca doa penerang hati. Baca doa yang cikgu ajar. Allahumma fta'alana qalu subhanakala. Ya. Qul rabbi zidni ilma. Apa doa penerang hati? Tapi jangan lupa. Al-insyirah. Al-insyirah artinya lapang dada, lapang kepala. Jadi dia tahu. Dan senyum senyum sebelum belajar. Ada gambar, senyum sebelum belajar. Duduk kat kerusi, ada gambar. Menghadap kiblat, ada gambar. Doakan guru kamu doakan guru. Kamu nak belajar matematik, doakan guru matematik supaya dapat keberkatan. Kamu nak belajar sains, doakan guru sains kamu. Sama dia orang Islam atau bukan Islam. Doakan dia. Kamu akan dapat keberkatan ilmu. Ini yang saya pesan pada anak-anak saya, anak-anak orang yang sudi dengar. So, ini berdasarkan pada Undang-Undang Minda. Undang-undang itu banyak. Saya sebut satu saja sebagai contoh. So, cikgu boleh Google dan perbetulkan. Oh, jadi aku nak meningkatkan prestasi sebagai guru. Sebab berguru untuk, ya, kita kena berguru demi ilmu. So, cikgu-cikgu semua kena berguru. Walaupun dah dekat nak pencen, dah umur 55, cikgu mungkin hidup sampai 80 tahun. Cikgu 55, cikgu masih panjang lagi jalan untuk berkhidmat masyarakat dalam berbagai-bagai bentuk. So jangan kata, alah aku dah nak pencen, buat apalah. Ni bagi orang muda lah, bagi orang muda. Ya, saya dah 68 tahun, dah lama pencen. Tapi saya terus belajar dan akan belajar sampai mati insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita boleh ubah. Ya. Dan of course lah, kita kena azam, kita sentiasa perbaiki diri dan saya minta semua guru lah. Saya minta semua guru, apa nak kata orang tu, setiap malam sebelum tidur, programkan otak. Selepas solat taubat, ni yang ulama pesan kan, yang Nabi pesan, solat taubat, istighfar 100 kali. Dan dalam kita nak mengejar Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, solat taubat, istighfar 100 kali. Selawat atas Nabi 100 kali. Lepas tu surah Al-Mulk, ya, untuk kata orang tu, meluaskan kubur kita dengan izin Allah. Surah Al-Waqi'ah untuk membuka pintu-pintu rezeki. Ya, kita bersedekah, kita buat majlis ilmu, macam-macam cara yang kita disuruh untuk amalkan. Kita buat, cikgu. Ya, mulai hari ini kalau belum buat, kita terus buat sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah bagikan kita, ya, kehebatan, ya, yang luar biasa insya-Allah. Ya. Sentiasa memperbaiki diri kita dari masa ke masa. Ya, terus dan pesan pada keluarga kita, saya nak berubah, tolong ingatkan saya. Ingatkan saya untuk solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak 100 kali dan tutup dengan witir. Dalam Ramadan kita tak lupa witir. Tapi dalam Syawal hampir semua orang lupa, hampir semua. Sebab ikut kajian saya, maksimum yang saya kaji, ya, termasuk ustaz-ustaz, 3% saja. 3% saja orang Islam di Malaysia, ya, yang solat witir di luar Ramadan. Kajian saya, kajian orang lain mungkin berbeza. So kita azamkan, aku nak solat witir setiap malam sampai kiamat. Sepanjang tahun. Ya, untuk membalut amalan aku. Allah itu witir. Allah suka kita berwitir. Ya. So ini pembaikan diri untuk jadi guru yang lebih hebat,
ya, asbab perubahan-perubahan yang kita lakukan, ya. Dan itulah, dan kita juga sebagai guru kena ada semangat jihad, ya. Kita ada semangat jihad untuk sentiasa membangunkan anak didik kita jadi hebat, jadi cemerlang, ya. Mudah-mudahan ada semangat jihad untuk memberikan yang terbaik, untuk mencipta sejarah, untuk membangunkan anak murid kita jadi paling minimum sama baik dengan kita, kalau boleh jadi lebih baik daripada kita. Kita bantu ramai orang untuk berjaya. Mudah-mudahan kita juga berjaya dalam bidang yang kita ceburi, ya. Tapi cikgu kena sentiasa merendah diri. Ular menyusur akal takkan hilang bisanya. So kita kena merendah diri, ya. Kita terus perbaiki diri, ya. Dan ya, satu kali lah. Ni banyak benda tapi saya nak tutup kat sini dalam soalan ini. Ya, so kita banyak pelajar tanya saya, cikgu, saya ni pelajar sains, yang belajar psikologi. Macam mana kita nak belajar matematik? Kamu jumpa dalam satu kumpulan cikgu matematik, minta cikgu matematik ajar kamu cara nak study matematik. Sama juga pelajar yang belajar sejarah kat saya. Anak saya termasuk, bah, macam mana nak belajar sejarah ni, bah? Wow. Saya memang tahu tentang peta minda, tentang kaedah belajar, tapi saya tidak spesifik ada kaedah belajar sejarah. Tapi saya ajar anak saya gunakan peta minda, nampaknya membantu. Tapi kamu jumpa cikgu sejarah, oh payah lah, cikgu sejarah ni satu sekolah, tak suka, bah. Hey, itu orang lain tak suka cikgu sejarah. Tapi kamu anak abah, kena sayang, hormat semua guru. Dia saya pesan anak saya, doakan guru, sayangi guru, bantu guru. Kamu akan cemerlang dalam semua subjek yang cikgu ajar. Kamu akan berjaya duniawi dan ukhrawi. Jadi jumpa cikgu, ini yang saya nak minta semua cikgu buat. Tanya cikgu bagaimana strategi, teknik untuk belajar sejarah, untuk mengulang kaji sejarah. Ramai cikgu sejarah mengajar sejarah, tak mengajar cara nak belajar. Ramai cikgu biologi mengajar subjek biologi, tak mengajar teknik belajar subjek biologi. Itu yang masa saya mengajar statistik di universiti dulu, saya mengajar pelajar saya macam mana nak ulang kaji statistik. Supaya mereka faham, dapat gunakan dan dapat ajar orang lain. Dan hampir semua dapat A. Ya, sebab mereka faham, tahu nak gunakan dan boleh mengajar orang lain sampai faham. Takkan tak layak dapat A, dah boleh mengajar orang lain. Itu ya. Dan cikgu yang saya hormati, ya, satu perkara lah, ya, cikgu juga kena peka bahawa anak murid depan kita tu mungkin pelajar yang audio, dia dengar, dia faham. Mungkin pelajar depan kita ni yang visual, dia lihat, dia faham. Sebenarnya cikgu kena bercakap, kena menulis, ya, kat papan tulis dan sebagainya, kat whiteboard dan sebagainya. Ada pelajar kita yang kinestetik, dia boleh faham melalui tindakan, aktiviti ataupun by doing. Jadi cikgu kena mengajar dalam bentuk untuk memberikan 3 jenis pelajar ini supaya dapat faham. Yang audio, jenis audio, ada yang visual, yang melihat, yang mendengar. Anak saya yang sulung, dia memang jenis yang membaca. Sebab dia jadi seorang peguam akhirnya, sebab dia baca, suka membaca. Dan isteri saya masa mengandung pun suka membaca, maka anak pun akan ikut perangai ibu waktu mengandung. Ini Allah punya kuasa. Anak saya nombor 2 ni, dia masa isteri saya sedang menganalisis data. So dia kat kelas dia akan perhati je cikgu. Perhati, dia catat sikit-sikit, dia perhati je. Cikgu, langkah 2 tu mungkin silap cikgu. Sebab dia ni jenis yang menganalisis. Dia visual. Ya, so dia pun belajar cara visual. Anak saya nombor 3, Allah jadikannya, memang berbeza. Dia dengar, dia faham tapi tak ingat. Ya, dia lihat, dia faham tapi tak ingat. Tapi bila dia buat dan dia cerita kat kita, dia faham dan ingat sampai bila-bila. Rupanya dia ni pelajar yang kinestetik. Jadi baru saya faham. Lain-lain. Anak aku ni lain jenis, ya. Jadi cikgu kena peka tentang style pembelajaran anak murid dan cikgu mengajar dengan memberikan tumpuan bahawa semua jenis pelajar pun sama ada visual, sama ada audio, kinestetik, dapat faham apa yang cikgu ajar. Dengan kata untuk meragamkan kaedah cikgu. So, bila saya membuat kajian demi kajian, ya, kita ni bagaimana nak membantu anak murid kita jadi generasi yang lebih hebat, kita kena ingat satu hasil kajian yang sangat kata orang tu kritikal lah, iaitu pelajar kita ni rupanya, ya, akan ingat 10% apa yang dibaca. Jadi kena pesan pada pelajar, membaca saja tak akan jadi pandai, tak akan dapat mengingat, mencerap ilmu dengan efisien. 20% apa yang kita dengar. Pelajar ingat 20% apa yang didengar. Mendengar saja bagus tapi tak cukup.
Pelajar akan ingat 30% apa yang dilihat. Jadi lihat tu sangat penting, ya. Kena melihat apa yang cikgu tulis dan sebagainya, ya, visual. Pelajar ingat 50% apa yang didengar dan dilihat serentak. Sebenarnya kebanyakan semua cikgu disuruh bercakap dan menulis atas papan tulis agar anak murid dapat dengar dan lihat. Dengan dengar dan lihat serentak, anak murid akan ingat 50%. Pelajar ingat apa yang disebut. Jadi cikgu kena ajar anak murid untuk menyebut apa yang mereka belajar. Menyebut secara jahar. Kalau kat rumah, ya, dah baca, cuba sebut secara jahar. Ya, jangan secara sir, ya, secara jahar. Berbunyi. Ya, sebab bila kita sebut dan kita dengar, dia akan transfer maklumat tu kepada sel memori. Pelajar akan ingat 80% apa yang dia praktikkan. Sebenarnya cikgu akan bagi kerja rumah. So cikgu kena bagi tahu pada pelajar, cikgu bagi kerja rumah bukan sebab cikgu seronok, bukan sebab nak nyusahkan kamu, sebab nak membeban kamu, supaya kamu dapat faham dan ingat sampai bila-bila. Kamu tak akan faham kalau tak buat praktikal dengan membuat kerja rumah. Jadi bila mereka faham yang learning by doing itu, mereka akan dapat kefahaman dan ingatan yang maksimum dengan izin Allah. Dan saya pesan pada anak-anak saya, anak-anak, kalau kamu nak jadi budak pandai, bila nak baca buku, pasang niat. Di samping doakan guru, doakan kawan-kawan, sangat penting. Kita doakan kawan untuk cemerlang, malaikat doakan kita jadi cemerlang. So, pasang niat, wahai Allah, aku nak belajar matematik, aku nak belajar geografi, aku nak belajar account, aku nak belajar sirah, aku nak belajar tentang tauhid, ya, tentang fiqh, tentang apalah, ya. Aku nak belajar tentang chemistry. Bagi aku kefahaman yang maksimum, ya Allah, supaya aku dapat menerangkan pada kawan-kawan aku yang tak faham atau kawan-kawan aku yang tak sempat nak belajar sampai mereka faham. Ikut kajian. Barang siapa belajar dengan niat untuk mengajar orang lain, Allah akan bagi kita kefahaman dan daya ingatan 1000%, 10 kali ganda lebih hebat daripada belajar untuk kefahaman diri sendiri. Itu sebabnya barang siapa yang dah belajar dan dia ajar orang lain, dia akan dapat sehingga 95% kefahaman dan daya ingatan. Berbanding orang yang belajar seorang-seorang kat rumah, dia akan ingat 10% saja. Bila dia ajar kat orang lain, dapat hampir 100%, 95%. 10 kali ganda. Benarlah kata para ulama, guru-guru saya, barang siapa belajar dengan niat untuk mengajar kawan-kawan yang lain yang lemah, yang tak faham, atau orang yang tak sempat nak belajar, maka kita akan dapat kefahaman dan daya ingatan 10 kali ganda berbanding belajar dengan niat untuk faham diri sendiri. Masya Allah. Jadi benda ni yang kadang-kadang kita kena kongsikan agar mereka dapat, di samping belajar, dia menolong orang lain. Kita tolong orang lain untuk jadi pandai, kita akan jadi lebih pandai. Kita tolong orang untuk berjaya, Allah mudahkan kita untuk berjaya. Itu hukum alam, itu sunatullah, ya. So kita praktikkan dalam realitinya, ya. Dan lagi kalau boleh saya tambah sikit, saya pernah, ialah masa saya jadi tutor tahun 76, ya, di UPM, saya tutor dalam bidang komunikasi dan psikologi. Masa tu yang mengajar, yang salah seorang profesor yang mengajar yang satu universiti suka nak dengar. Pelajar dia cuma ada 100 orang, tapi dalam dewan masa beliau mengajar ada 300 orang pelajar, termasuk saya yang jadi seorang penolong pensyarah, bukan pelajar dia pun, tapi saya akan duduk kat belakang. Siapa orangnya? Allahyarham Profesor Atan Long. Dan Profesor Atan Long ni bila mengajar, Masya Allah, dia macam berdrama, dia macam berlakon, dia bergerak, dia punya suara macam, Masya Allah, satu dewan akan terpukau dengan persembahan beliau. Apa yang beliau nyatakan yang saya sampai sekarang amalkan ialah, kalau kamu nak mengajar dengan berkesan, kamu kena buat satu presentasi persembahan yang mengancam, yang seronok, yang awak pun seronok untuk melakukan. So seorang cikgu, seorang motivator, seorang guru, ya, yang berkesan ialah seorang presenter, seorang yang yang boleh melakonkan, mempersembahkan dengan terbaik. Jadi artinya cikgu ni kena betul-betul seronok. Itu yang timbul tadi. Berapa orang yang cikgu betul-betul seronok pergi kerja tiap-tiap hari selepas 20 tahun mengajar. Bukan setahun, 20 tahun mengajar. Yang betul-betul seronok. So cara nak seronok tiap hari supaya sentiasa bersemangat, itu yang saya amalkan. Saya mengajar dah 42 tahun lah mengajar, ya. Daripada jadi tutor tahun 75 sampailah sekarang dah 42 tahun saya mengajar berbagai-bagai aspek.
So saya akan cuba bersemangat sebab kalau kita tak ada semangat, macam mana nak bagi semangat pada orang lain? Kalau cikgu tak bersemangat, boleh tak bagi semangat ke anak murid? Tak boleh. Baik cikgu, baik ustaz, baik asatizah, baik siapa-siapa pun. Kita kena bersemangat. Caranya, tiap malam sebelum tidur, selepas solat taubat, istighfar, ya, dan maafkan semua orang, pasang, programkan otak. Wahai Allah, kalau aku masih panjang umur dan masih hidup esok, bangunkan aku pukul 4.30. Ni bulan Ramadan, 4.30. Dalam keadaan yang sehat, ceria, bersemangat, berkobar-kobar untuk bekerja, untuk jalankan ibadah puasa, untuk bekerja dari rumah, work from home, yang masih bekerja kat rumah. Ya, kejutkan aku dalam keadaan bersemangat, sehat, ceria. Tetapi kalau aku ditakdirkan mati esok, wahai Allah, kejutkan aku, matikan akulah dalam husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan yang terbaik dalam beriman, ya Allah. So, bila kita programkan otak kita untuk bangun pagi dalam keadaan ceria, sebelum tidur, katalah pukul 12 malam ya, kita programkan, pukul 11 ke 12 ke, programkan, dan kita tidur, minda separa sedar, di bawah sedar, subconscious mind. Minda di bawah sedar kita akan terus berfungsi. Ikut kajian psikologi, otak cikgu wanita, cikgu perempuan, ya, masa tidur, 70% masih bekerja. Allah punya kuasa. Otak cikgu lelaki, minda cikgu lelaki, macam saya termasuk, waktu kita tidur, 10% saja otak kita masih berfungsi. 90% rehat. That's why orang perempuan, ya Allahu Akbar. Saya tabik orang perempuan. That's why Nabi suruh kita muliakan guru, muliakan mak 3 kali ganda daripada ayah. Sebab mak kita dalam tidur pun peka, sibuk memikirkan anak, sampai 70% otaknya masih jaga, masih bekerja. So, oleh kerana orang lelaki 10%. So, oleh kerana otak kita masih bekerja waktu tidur, programkan. Wahai Allah, kejutkan aku pukul 4.30 dalam keadaan ceria, sehat, bersemangat nak pergi kerja. Contoh ya, maka otak yang masih bekerja itu 10% akan ulang-ulang. Bangun pukul 4.30, sehat, ceria, bersemangat, good mood. InsyaAllah, apa yang kita programkan sebelum tidur akan berlaku bangun tidur dengan izin Allah. Ini memang telah terbukti. Ya, programkan. Dan bangun tidur, senyum. Satu, pemikiran positif waktu pagi akan menyebabkan sepanjang hari jadi positif. Dan ikut kajian ya, para ulama yang faham psikologi. Barang siapa senyum sambil berdoa di antara 20 hingga 30 saat. 20-30 saat kita senyum ya, sambil berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal nusyur, ya. Bangun tidur. Lepas tu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berapa saat? Lepas tu bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajwal kasal wa a'udzubika minal jumlah bukh wa a'udzubika min ghalabati qahri rijal wa ghalabati dairi wa qahri rijal, ya. So, doa yang biasalah yang kita baca tu. Katalah 60 saat. Apa jadi? Otak akan mengarahkan badan kita merembeskan endorfin buat kita ceria. Endorfin buat kita ceria, good feeling hormone. Enkephalin, kita punya immunity system, sistem melawan penyakit. InsyaAllah termasuk COVID-19 dengan izin Allah. Bertambah kuat enkephalin, ya, menguatkan sistem melawan penyakit. Dan akan keluar dynorphin yang buat kita bersemangat, bertenaga untuk buat kerja. So, kalau susah, macam mana Fadilah Kamsah ni suruh kita senyum bangun tidur? Apa cakap kartun merepek? Mana orang boleh senyum-senyum? Kata seorang pakar, dia kata kalau susah sangat nak senyum, kau ambil pen atau pensil, letak kat mulut. Letak kat mulut 20 saat. Pasal apa? Bila kita letak kat mulut selama 20 saat, kita punya muka macam posisi senyum. Kita tipu otak kita. Kita macam posisi senyum. Kan macam senyum? So itu kalau yang tak ada apa ni, tenaga, tak ada semangat untuk senyum. Saya tak payah pakai pen atau pensil. Tak payah. Saya senyum sambil berdoa. Ya. So bila kita senyum selama 20-30 saat, endorfin buat kita ceria, enkephalin menguatkan badan kita dengan izin Allah semua ni, ya. Dan dynorphin bagi kita semangat dan tenaga. Dahlah kita sebelum tidur kita programkan, kejutkan aku dalam keadaan sehat, ceria, bersemangat, ya, berkawan-kawan nak pergi kerja, ya Allah. Jadi kita dah programkan, bangun tidur pula senyum. Wow, itu asas. Lepas tu, jangan sampai marah-marah waktu pagi. Jangan naikkan suara. Isteri, jangan marah suami, jangan marah anak-anak. You marah waktu pagi, mood awak rosak, mood orang yang kena marah rosak. So, kat rumah senyum, ceria,
dan banyak toleransi. Kalau kita dah banyak doa, banyak mesyuarat, banyak bincang, insya-Allah boleh. Bukan just teori je Fadlan Kaptani cakap mana boleh. Pagi-pagi semua ceria. Boleh. Juta-juta orang dah buat. Jom kita buat. Semua dengan izin Allah. Dan Ramadan sebagai titik perubahan. Ya, kalau dalam Ramadan tak boleh buat, bila lagi? Ya. So kita bangun, make sure pagi-pagi ceriakan keluarga kita. Ya. Lepas tu pesan, ya. Saya hidupkan anak saya pun cara tu. Bangun sayang, bangun, senyum, angkat tangan doa. Saya kejutkan bilik ketuk je, bangun, Nur Hidayah bangun, senyum, angkat tangan doa. Muhammad Syakir bangun, senyum, angkat tangan doa. Ya, Muhammad Syahduan bangun, senyum, angkat tangan doa. So itu cara saya didik mereka. Alhamdulillah lah, ya. Mereka ikut dan nampak gaya ceria dan tak adalah gaduh-gaduh, tak ada masam muka waktu pagi. Ini semua untuk memastikan kita bersemangat pergi kerja. Pergi kerja, bismillahirrahmanirrahim. Ini pada ustaz-ustazah tak payah ajar dah. Keluar dengan kaki kiri. Keluar rumah kaki kiri, merangsang otak kanan. Keluar rumah kaki kiri ikut sunnah. Sebab rumah itu ibarat masjid. So keluar rumah kaki kiri, merangsang otak kanan. Itu penting tu. Merangsang otak kanan ialah otak kreatif. Otak out of the box. Otak warna-warni. Otak kreativiti. Otak sastra. Dan yang paling penting, otak kanan ialah otak iman. Iman ialah bila kita dapat hakul yakin. Yakin Allah wujud walaupun tak nampak. Yakin syurga neraka wujud walau tak nampak. Yakin malaikat wujud walau tak nampak. Hakul yakin. Jadi mudah-mudahan kita faham. Oh, kalau kita dah faham, jadi semangat nak keluar kaki kiri pun berkobar-kobar. Aku langkah kaki kiri, otak kanan jadi hebat. Masuk rumah kaki kanan, otak sains, otak matematik, otak kreatif, otak sistem, otak hitam putih, ya, akan terangsang. Jadi benda kecil-kecil macam ini. Dan satu lagi, pesan guru saya, Allahyarham, Datuk Dr. Mahmud Saidun. Barang siapa pergi kerja, tak pasang niat, akhir bulan dapat gaji, akhir tahun katalah dapat bonus ataupun bantuan khas, tapi kosong pahala. Terkejut saya. Ni tahun 87. Terkejut saya sebab saya jadi pengurusi majlis dan jadi pengurusi surau pula. Saya kejut. Ustaz, takkanlah saya ni pensyarah mengajar tak dapat pahala Ustaz? Ada pasang niat tak? Dia kata saya tak ada pasang niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi awak mengajar dapat gaji, dapat naik pangkat jadi Profesor Madya, ya, dapat bonus, tapi kosong pahala. Sejak tahun 88, 87 saya pasang niat, ya Allah, aku nak bekerja ni, aku nak cari ilmu yang terbaik, ilmu yang berguna. Aku nak kongsi ilmu dengan para pelajar. Aku nak bersilaturahim dengan semua pelajar dan semua sahabat, semua pensyarah, ya. Aku nak, ya, memberikan yang terbaik. Aku nak bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Aku nak, so saya pasang 10 niat. 10 niat, ya, saya pasang untuk pergi kerja. Asbab tahun 87 punya kuliah oleh Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dia dapat semua ganjaran tapi tak dapat pahala sebab innamal a'malu binniyah. So ni contohlah, ya. So jom kita pergi kerja dengan penuh niat, pasang niat, aku nak ceria, aku nak membangunkan anak bangsa, aku nak membina generasi baru yang lebih hebat daripada aku, ya. Aku nak terus dapat ilmu. So kita pasang niat, cikgu, setiap langkah yang kita, aku nak cari rezeki yang halal. Setiap langkah atau putaran roda cikgu dapat pahala insya-Allah. Jadi berbeza kita punya persepsi dan mudah-mudahan inilah yang akan menyebabkan kita jadi hebat, cemerlang dari masa ke masa. Saya tak tahu masa kita dah banyak sangat ni ustaz, so saya kena berhenti di sini, takut-takutkan melampaui jangka masa yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang mengucapkan selamat menyambut Hari Guru pada semua warga pendidik, ya. Jadilah yang terbaik sebab anda bukan sebagai lilin tapi anda sebagai matahari yang memberikan cahaya pada semua orang, tapi anda tidak akan terbakar sampai kiamat. Selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.